Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama dengan saya. Terima kasih banyak kerana terus mengikuti channel saya walaupun agak jarang ya untuk nak buat live ataupun rakaman ya, berkenaan isu-isu semasa ataupun apa sajalah isu yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda semua. Okey, hari ini saya nak sentuh sikit berkenaan dengan apa tu yang orang kata sibuk sekarang ni kan untuk bercakap tentang perayaan Jepun. Apa panggil Bon Authority. Saya pun tak tahu. Nak sebut pun susah. Tapi dia jadi satu apa ni? Dah jadi satu perkara yang dibiarkan lah ya, sampai ke peringkat Sultan dah bersuara, mufti-mufti pun dah membahaskan, banyaklah ya yang telah pun membahaskan, terutamanya golongan-golongan agamawan lah yang banyak bercakap tentang isu ini ya. Bon Authority lah, apa lah yang saya tahu Bon Jovi lah penyanyi tu kan. Apa pun kalau kita lihat pada sejarahnya memang dah lama dah benda ni kat berlaku di Malaysia ya. Diperkenalkan pun dalam tahun 1977 lagi sebenarnya ya. Dan selepas itu dari masa tahun diadakan sambutan yang lebih kepada menampilkan kebudayaan Jepun. Tapi bila ada memperkatakan tentang ada hubungannya ya, dengan keagamaan, ada unsur-unsur khurafat dan sebagainya, maka berbeza pendapat lah ya, di kalangan agamawan, orang politik ya, bahkan daripada kayangan pun bersuara ya. Menteri Agama dia mudah buat keputusan. Dia kata dia tak mau panjangkan cerita ini ya. Sebab apa dia mau panjangkan cerita? Pasal dia tahu ya, dia tahu mendatangkan masalah bagi dia kalau dia nak menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Tapi kita boleh bayangkanlah ya, kalau sekarang ini ya, zaman Perkataan Harapan, dia akan berdemo lah di Padang Merbuk tu. Macam isu Zakir Naik ya. Tak ada apa-apa pun sebenarnya isu Zakir Naik ni, tapi dia orang punya hentam ya, termasuk Dr. Mazhar sekali lah ya. Hentam kerajaan PH, hentam Mujahid, Menteri Agama waktu itu ya. Isu Sajat pun berdemonstrasi dan sebagainya, LGBT lah, kerajaan PH sokong LGBT lah ya. Tapi berlaku di zaman era dia ya, di zaman kerajaan ayam ini, Menteri Agama senang ya, dia tidak buat keputusan ya, dia cuma kata saya tak mahu nak panjangkan. Itu dia ya. Apatah lagi setelah Sultan Selangor mencadangkan kepada Menteri Agama Ustaz Derih ini supaya dia hadir ke dalam program tu ya, sambutan itu. Kalau tak hadir, macam mana nak menghukum halal atau haram ya. Hadir dan saksikan sendiri apakah terdapat unsur-unsur khurafat ataupun unsur-unsur penyembahan berhala ke, ataupun apa-apa sajalah ya yang bercanggah dengan Islam. Sebab tu titah Sultan Selangor tu saya rasa relevan ya. Mungkin dia nak bagi tahu kepada Menteri Agama jangan cepat sangat ya mengeluarkan hukum. Kurang-kurangnya pergi tengok, lihat dan sebagainya lah ya. Apa pun bagi saya ini semua isu yang dimainkan adalah untuk melalaikan kita daripada isu besar dalam negara kita sebenarnya. Ya, ini bukan isu bond tak bond sekarang ni. Ini dalam negara kita ini isu dia isu ekonomi yang teruk, isu harga barang yang meningkat. Ya? Isu di mana golongan-golongan orang politik buat duit sekarang ni. Yang terbaru kita tengok buat lampu jalan saja 30 juta. Ya, lampu jalan saya tak tahulah satu batang tiang lampu tu berapa nilai ratusan ribu. Kita tak tahu. Ya, dan berapa pula siapa projek yang dapat. Ya? Siapa kontraktor yang dapat projek tu. Sampai 30 juta nak buat lampu jalan. Yang ini dicuba lupakan daripada kita dan dimainkan isu-isu ini supaya kita hari-hari duk bahas. Para mufti pun terlalai ya? Para mufti dah tak nampak dah isu pembaziran kerajaan, para mufti dah tak nampak dah masalah rasuah dalam kerajaan, para mufti ya, bukan semua, para mufti yang selalu duk bercakap ya, dalam zaman PH dulu, hari ini dia bercakap tentang perkara ini ya? Perkara yang berkaitan dengan Jepun ni, budaya Jepun ni. Ya? Dia lupa yang bahawa apa yang berlaku dalam negara kita lebih besar daripada itu. Bukan saja isu agama, ya, tapi isu melibatkan bangsa Melayu dan juga Islam dan juga ekonomi negara.
ya, tentang rasuah, penyelewengan, ya, bagaimana institusi kehakiman juga, ya, tidak lagi dapat dipelihara dan tidak dapat menunjukkan bahawa kaedah Islam itu diguna pakai institusi kehakiman di mana orang yang bersalah, ada yang lepas, yang tak bersalah masuk dalam, ya, ada orang bawahan salah sikit masuk dalam, ada orang yang curi merompak berbilion jatuh hukuman pun masih bebas, ya, boleh siap ada layanan VIP dan sebagainya. Jadi ini tidak diperkatakan oleh agamawan-agamawan dan negara kita, ya. Dia bercerita para agamawan kita, Papak Lebay, Tutup Peti ni cerita tentang, yalah, macam isu tadi kan, isu yang budaya Jepun pun saya nak ulang banyak kali pun saya dah lupa dah nak sebut. Termasuk juga berbahas tentang bila masuk bulan puasa, cerita pasal tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, cerita pasal tahlil, ya. Cerita pasal baca kunut, tak baca kunut. Inilah kerja-kerja, ya, Tutup Peti ni, ya. Sedangkan isu yang besar di hadapan mereka, isu rasuah, penyelewengan, bagaimana menguruskan ekonomi, ya, sehingga kan ekonomi jatuh merudum. Sekarang ni nilai mata wang kita pun dah jatuh teruk. Harga barang, ayam, ikan, sayur, roti pun naik harga. Ini belum lagi cerita tentang keperluan-keperluan seperti ada ganti kereta, tayar, ya, keperluan orang ramai sekarang ni. Ini ialah macam Tutup Peti ni, dia tidak merasa apa-apalah sebab dia gunakan kenderaan resmi, ya. Gunakan kenderaan resmi, banyaklah keistimewaan sebagai seorang mufti, ya. Jadi mereka tidak merasai apa yang kita rakyat di bawah ini rasai. Sebab itulah dia lebih banyak membicarakan yang tak ada kaitan pun, ya, tentang rakyat, ya. Cerita-cerita yang hanya untuk menunjukkan bahawa mereka seolah-olah mereka ini begitu peka, ya, tentang hukum agama. Sedangkan perkara yang paling besar dalam Islam itu seperti pencurian, perompakan, rasuah, penyelewengan, ini yang menghancurkan negara kita, ya. Inilah yang menyebabkan rakyat jadi susah, ya. 2-3 tahun ni, inilah punca dia. Kerana pemimpin yang rakus, pemimpin yang tidak boleh menguruskan negara dengan baik, pemimpin yang rasuah, ya, menteri-menteri yang ramai tetapi tak boleh nak buat kerja, makan gaji buta, ya, dan juga terdapat juga ahli-ahli politik yang hanya merebut jawatan untuk kepentingan mereka sahaja. Jadi sepatutnya para agamawan, ya, terutamanya mufti-mufti, mereka lebih banyak berbicara tentang isu-isu rasuah ini, ya, kerana ini melibatkan kerosakan kepada negara sekaligus merosakkan agama dan juga bangsa kita, ya, kerana rasuah ini tidak mengenal apa bangsa sekalipun, ya. Kita tak kata majoriti yang melakukan rasuah orang Melayu, majoriti yang melakukan rasuah orang Cina, ataupun majoriti yang melakukan rasuah orang Islam, ya, yang bukan Islam tidak buat rasuah. Tak ada. Ini isu integriti, ya, integriti manusia. Dia tak kira kamu bangsa apa, dan dia tak kira kamu agama apa, ya. Kalau dah kamu mempunyai integriti yang rendah, ya, moral yang rendah, maka kamu akan terlibatlah dengan amalan rasuah ini. Jadi saya rasakan isu-isu yang dimainkan sehari dua hari ini, ya, tidak langsung membantu negara kita, ya. Sebab itulah dalam keadaan kita bercakap tentang benda-benda yang tidak sepatutnya kita bercakap, maka pemimpin politik mengambil kesempatan, ya. Mereka mengagih-agihkan projek, ya, puluhan-puluhan juta seperti mana yang saya sebut tadi tentang 30 juta, ya, untuk bina lampu jalan, ya. Dan mereka tidak lagi prihatin tentang bagaimana nak mengatasi masalah kenaikan harga barang yang sekarang ini saya rasa dah peringkat yang tertinggi lah boleh katakan dalam sejarah kita, ya. Terhadap ayam pun sampai lebih pada RM10. Saya rasa kerajaan ini memang patutlah digelar sebagai kerajaan ayam, ya. Zaman kerajaan PH dulu baru naik RM6 saja sekilo, ya. Sampai ke tahap RM6 saja sekilo, oh dia dah bercakap ni, lebay-lebay ni bercakap, ya. Bagaimana kita tidak boleh mengurus negara, macam mana Najib sebut macam mana PH nak perintah, nak urus harga ayam pun tak boleh. Ni Najib sendiri sebut, ya.
dan disahutlah oleh belaci-belaci mereka waktu itu, ya, memperlekehkan kajian MPH itu naik sampai RM6, kemudian kita turun RM5 lebih, ya, puratanya RM5 lebih sekilo di zaman kajian MPH. Tetapi sekarang ni bukan RM5, bukan RM6, bahkan berganda, lebih pada RM10 1 kilo. Itu harga ayam, ya, belum kira lagi harga daging yang 30 lebih ke atas, ya, harga daging. Kemudian belum kira lagi sayur juga terus naik, roti, ya, seperti mana yang saya sebut tadilah, keperluan-keperluan yang menjadi keperluan asas kepada masyarakat. Bagi kita yang menggunakan kenderaan, ya, spare part, ya, tayar kereta, harga dia, alat-alat ganti, semuanya naik sekarang ni. Kalau tidak percaya, kita boleh pergi mana-mana kedai, tanya dia, ya, bagaimana meniaga sekarang, ya, apakah barang sekarang ni boleh bertambah baik ataupun tidak, boleh tanya, kita sendiri boleh tanya, ya. Ini bukan lagi soal politik, tapi ini soal kehidupan masyarakat Malaysia, ya. Jadi kita nampaklah kerajaan kali ini cuba untuk melalaikan kita daripada kita berbicara tentang kesusahan, ya. Kita banyak dihanyutkan dengan isu-isu yang macam saya sebut tadi lah, isu yang amat remeh sekali, isu yang sepatutnya boleh diselesaikan oleh seorang dua, ya, tokoh-tokoh agama saja. Tak perlu satu negara untuk bercakap, tak perlu perkara ini sampai ke pihak istana pun nak bercakap, ya, tentang perkara macam ini. Ini boleh diselesaikan kalau kita ikhlas di dalam kita menilai, ya, sesuatu isu. Tetapi isu ini saya nampak dah menjadi semakin meluas dan diperbahaskan oleh banyak pihak, ya, pro dan kontranya, ya, cabar-mencabar. Yang paling lawak sekali, bagaimana Mufti Perlis Dr. Mazhar kata dia mencadangkan supaya nama itu diubah. Ya, nama itu diubah. Jadi saya tak faham, ya, kalau dengan nama itu diubah boleh mengubah hukum, ya. Dulu kita masih ingat zaman Barisan Nasional Memerintah, suatu orang agama mengatakan jom heboh itu maksiat, ya. Program jom heboh TV3 tu ramai yang mengatakan ini program-program memanggil artis, hiburan dan sebagainya berbentuk maksiat, ya. Jadi bila ramai dah kecoh, maka ditukar suruh heboh, ditukar kepada jom heboh, ya. Tapi konten dia, program itu sama je, ya. Ada hiburan, ada artis dipanggil dan sebagainya, ya. Tapi bila tukar nama, mungkin dah jadi halal, ya. Jadi suruh heboh jadi jom heboh maka halal. Jadi samalah, ya, dengan program budaya Jepun ni, ya. Jadi nak tukar nama, ya, Dr. Mazhar kata tukarlah kepada kebudayaan Jepun ke, ya, program masyarakat Jepun ke, kan, maka mungkin boleh jadi halal lah, ya. Itu yang saya bacalah daripada dalam Facebook Dr. Mazhar sendiri. Jadi saya melihat seolah-olah Dr. Mazhar ni begitu fokus kepada isu tersebut, ya. Saya pun pelik macam mana dia begitu teliti, fokus sampai mencadangkan supaya tukar nama dan sebagainya, ya. Alangkah baiknya kalau dia lebih fokus kepada isu yang lebih besar, ya, yang melibatkan negara, kepentingan negara, kepentingan rakyat dan sebagainya. Kalau itulah yang dia boleh fokus, kita boleh salute lah, ya, kepada Dr. Mazhar. Tetapi dia lebih banyak berbicara tentang isu-isu seperti ini, ya. Dia juga berbicara tentang bagaimana dia tidak diragikan di Kelantan, ya, seperti mana yang saya ulas sebelum ini. Dia banyak mengulas isu-isu tersebut, ya. Sedangkan itu isu, buat kata orang tu, isu yang terpencil, ya. Sama ada dia diragikan ataupun tidak diragikan, tidak ada kesan, ya, kepada ekonomi negara, ya. Tidak sikit pun menakutkan perasuah, ya. Walaupun sekerap manalah kamu buat program, ya, dibenarkan kamu buat program seperti demikian, tapi selagi kamu tidak menegur pemimpin rasuah, selagi itulah pemimpin akan terus, ya, melakukan rasuah. Kerana kamu buat kerja kamu hanya menyebarkan dakwah
menyebarkan agama, tetapi kamu lupa peranan kamu, iaitu untuk mencegah kemungkaran. Ya, sebab agama ini dia ada dua. Ya. Pertama, menyeru ke arah kebaikan, amal makruf, kemudian mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Ya. Kalau kita hanya bercakap, bersyarah agama di merata-mata negeri, sama ada tauliah ataupun tidak ada tauliah, hanya menyampaikan kebaikan, tetapi kita tidak melakukan satu lagi kewajipan, iaitu mencegah kemungkaran, kalau itu kamu tidak dapat lakukan, maka agama itu tidak dapatlah kita pelihara dengan baik. Dan bagi saya, sebagai orang politik, dia sukalah ya kalau pada mufti, ulama-ulama ya berbicarakan perkara-perkara sedemikian, ya, perkara-perkara yang tidak menyentuh apa yang mereka lakukan. Jadi kamu tak kecam kami, ya, kami nak rasuah ke, kami nak bagi projek ke, nak agihkan projek-projek pada adik-beradik, kawan-kawan dan sebagainya, kamu tak tegur. Ya, kamu boleh bicaralah tentang isu-isu agama yang lain. Jadi bagi saya tak betul. Ya. Jadi kita harapkan supaya agamawan kita, terutamanya Tok Mufti, ya, lebih peka ya, kepada kepentingan rakyat. Itu lebih penting, dan juga kepentingan negara. Ya. Kalau ada keberanian, tegurlah pemimpin-pemimpin. Ya. Daripada kita nak bicara tentang perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang hanya boleh diselesaikan oleh peringkat-peringkat bawahan saja. Ya. Tak perlulah kamu berstatus mufti nak bercerita tentang perkara-perkara sedemikian rupa. Tugas kamu lebih besar. Ya. Kamu dibayar gaji oleh rakyat, ya, untuk menyelamat rakyat. Kamu dibayar gaji oleh negeri ataupun negara adalah untuk menjaga kepentingan negeri dan juga kepentingan negara. Jadi itulah pada saya, isu-isu ini hanyalah untuk mengalih perhatian kita daripada isu yang sebenar melanda negara kita ini. Ya. Supaya kita tidak, mudah-mudahan kita tidak terperangkap dan tidak terus melayani isu-isu yang sedemikian rupa, dan kita harus fokus kepada apakah ya yang telah dilakukan oleh kerajaan waktu ini yang merugikan negara dan juga merugikan rakyat keseluruhannya. Jadi itu sajalah untuk hari ini saya nak ulas. Semoga kita jumpa lagi dari masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.